Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ni daun daripada yang saya ambil daripada belakang rumah tadi, namanya pokok kantan ataupun kecombrang ataupun honje bahasa Indonesia. Nampak tak? Okey. Yang penting malam ni kita nak cerita tentang satu jenis herba. Sebenarnya herba ni, okey, walaupun saya nak fokus pada bunga, bunga dia yang ni warna pink. Sebenarnya ada 3 warna yang lazim you tengok, iaitu merah, pink dan satu lagi putih. Putih jarang sikit lah. Yang selalu kita buat laksa ataupun apa lagi you buat, asam pedas, betul tak? Apa lagi nasi kerabu ada kan? Lepas tu kalau makanan-makanan siam, kalau sayur-sayur, kat Indonesia dia orang buat goreng-gorengan semua tu, lalapan, buat ulam semua ni best. Dan siapa suka makan ni dan ditaburkan banyak-banyak atas laksa ataupun makanan yang you selalu ambil tu. Bunga dia ada setengah tu yang bau dia boleh tahan, ada setengah tu bau dia agak menyengat juga, tetapi rasa dia tu kalau siapa yang biasa gigit juga sikit-sikit, tetapi bergantung kepada warna bunga yang you rebuskan tu. Saya ambil warna bunga yang ini. Minggu lepas saya buat dengan yang dah orang kata apa, masih lagi kuncup macam ni, tapi hari ni saya dah cuba buat yang dah apa yang dipanggil bunga yang dah kembang. Saya ambil tu, dipotong-potongkan dan direbus, tak lama sangat, agak sampai air tu dah setengah, kita buat masak periuk lah. Memang sedap rasa dia. Kalau anda yang biasa, okey, macam saya dah biasa, memang sedap. Dia yang saya kata menyengat tu bagi mereka yang tak biasa langsung. Kalau dah biasa macam kita ni, memang dah rasa manis-manis pula sikit. Orang kata manis-manis bunga kan. Bismillah lagi sekali. Dia rasa, you rasa sendirilah. Saya nak cerita pun tak kerti macam mana rasa dia. Rasa dia manis, masam pun ada, unik lah kan. Orang kata apa, sambal bunga kantan pun ada, betul tak? Jadi cun lah. Saya memang teruja betul bila saya tengok bunga ni punya cantik. Dia saya tanam kat belakang rumah. Senang naik pula tu. Apabila dia dah naik kan, bila dia berbunga, kalau you ambil macam ni, okey, nanti tunggu lebih kurang 2 minggu ada lagi yang naik. Bila dia dah mula naik, selepas pada selalunya hampir setahun lah, baru you dapat apa dia punya hasil panen dia tu, ataupun kita nak tuai dia tu. Setengah orang sampai 1,5 tahun baru ada. Kalau yang liar tu cepat sikit kalau kat hutan ya. Buahnya pun boleh nak dimakan dalam biji-biji dia. Daun dia pun boleh kita guna pakai. Batang dia ni pun boleh, okey, dipakai. Kalau dibuang kulit yang hijau tu dalamnya, kalau waktu-waktu you tak ada air ke apa-apa, you boleh minum dia sebagai macam kata apa, macam tebu tu, okey. Alright. Tapi daun ni pun boleh diguna pakai. Kalau saya cerita nanti, you boleh dapat fahaman. Sekurang-kurangnya you dah nampak macam mana rupa daun, batang, bunga dan semua. Saya tak bawa buahnya saja. Baik. Dengan itu kita mulakan dengan satu lagi rencana ilmu pada malam ini, iaitu menceritakan tentang bunga kantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Elingara elatio nama saintifiknya, tak perlu kita ingat dan saya pun tak mau ingat. Berasal daripada Southeast Asia, di bahagian Tenggara Asia sebenarnya bunga kantan ni, tetapi sekarang dah terdapat di seluruh kawasan tropika dan juga yang tempat yang sejuk-sejuk pun boleh juga. Tak adalah sampai kutub-kutub utara semua, tak adalah semua ni. Tapi di negara-negara seperti Vietnam tu dah mula ditanam, okey. Maksudnya dah ada tempat-tempat yang sejuk pun boleh. Tapi yang penting negara-negara tropikal yang paling banyak lah, Malaysia, Indonesia, Filipina, India pun banyak. Okay, alright. So dia sama konsep ataupun sama family dengan ginger. Ginger maksudnya halia, dan turmeric, kunyit, lengkuas, cardamom, semua ni dia satu family. Boleh. Nama satu lagi yang saya sebut tadi di Indonesia terkenal dengan kecombrang, okey, ataupun honje. Betul.
Tolong betulkan ibu-ibu atau bapa-bapa yang di Indonesia tu, yang saya tahu memang popular di sana. Okey, baik. Itu dia. Bermula dengan nombor 1, manfaat yang kita tak sangkakan ialah untuk bau badan. Sejak zaman turun-menurun dulu, orang-orang tua-tua dulu kalau bau badan anak-anak cucu dia yang ni lah, yang berbau body odor kan, bau badan ni kan hangit lah pangit semua tu, so dia suruh mandi dengan air ni. Selalunya dia ambil batangnya, okey, ambil batang ni ataupun batang ni semua ni, dia ambil bahagian ni yang atas, setengah atas batang tu, bandi tumbuk-tumbuk sikit, lepas tu dipotong-potong beberapa kerat, lepas tu dibuat rebusan. Air rebusan tu dimandikan, sebab dia kena buat air banyak untuk nak mandi kan. Ditumbuk-tumbuk, mandi batang tu. Setelah direbus, insyaAllah dengan minum sekali, yang saya kata tadi ni sedap ni, saya suka. Okey, dia nampak tak warna dia kuning, bukan kuning apa, ada sikit pink-pink sikit warna tu, perasan tak? Okey, jemput minum nanti, belajar buat. Ini very easy and very cheap. Kalau tanam kat rumah senang hidup. Baik. Satu, untuk hilangkan bau badan. Okey, berarti orang lepas beranak pun selalu banyak pakai mandian-mandian yang sebegini rupa. Kalau saya dulu zaman atuk dulu, dia buat dengan daun-daun lain, dengan sirih lah, dengan bunga-bunga semua tu, dengan limau-limau semua kan. Tapi yang ni pun adalah salah satu daripadanya. Nombor 2 adalah untuk orang kata apa, cuci darah. Maksudnya minum ni memang sebagai detox. Okey, kebetulan dalam kandungan bunga kantan ni, dia ada berbagai-bagai vitamin dan mineral, dan termasuk flavonoid, antioksidan, dan bagus kalau you dengar perkataan seperti magnesium, potasium yang paling banyak sekali dalam siapa yang tak cukup potasium, ni antara satu daripadanya. Zinc, iron pun banyak, vitamin A dan kalsium. Of course, dia ada phosphorus dan bagus untuk sesiapa yang ada masalah katakan menyusu baby. Kalau susah dapat milk, amalkan minuman bunga kantan, air bunga kantan. Rebusan air bunga kantan ni bagus. Ataupun bunga tu sendiri dibuat sebagai sayur-sayuran, saya kata apa, dibuat sebagai ulam-ulaman, no problem. It's very good for breast milk, untuk ibu-ibu yang nak menyusu baby. Okay, maksudnya nak mempertingkatkan keluaran susu. Alright, nombor 2. Nombor 3, nombor 4 pula, skin problem. Terkenal untuk mereka yang kena campak zaman-zaman dulu dan sekarang, diambil mandian lagi sekali, dengan daunnya sekali, dengan batangnya sekali, direbus buat air mandi untuk orang yang kena campak. Okey, alright. So seterusnya, siapa-siapa yang ada masalah kulit pun, bukan kata untuk campak saja, dia terkenal untuk penjagaan kulit. Maksudnya ada konsep anti-aging lah. Okey, untuk rambut pun bagus, untuk menguatkan rambut kita. Right, bones and teeth, maksudnya yang seterusnya manfaatnya adalah untuk tulang dan gigi. Anda tahu disebabkan dia ada apa tadi, you ingat kan saya kata ada kalsium, ada iron, tu semua tu bagus, untuk phosphorus, memang bagus untuk tulang dan gigi, untuk menguatkannya. Lepas tu bagi mereka yang body kita selalu dehydrated, suka apa orang panggil, dalam keadaan kekeringan badan, cepat sangat kering kulit dan sebagainya, ataupun fluid dalam badan kita cecair tidak balance, dia orang kata body fluid balance dalam body kita, antara kebaikan bunga kantan punya minuman. Minum ni dia juga boleh mencegah daripada cramp. Maklum sajalah ada kalsium, memang very good untuk lawan cramp. Okey, bunga bunga ni bunga dia ada 2, saya cerita tadi kan, sama ada yang dah kembang, tengok macam tu, cantik tak? Sebab tu Mak Saleh dia panggil torch ginger. Dia kan sama family dengan ginger, halia, tapi bila bunga tu kalau you tengok betul-betul, dia macam obor, you letak macam tu, dia naik. Kalau masih baru ni dia macam tu, dia naik, macam lotus kan, cantik lah.
Kalau untuk pokok-pokok yang orang buat dirt macam ni, cantik sangat lah. Okay, saya rasa. Tengok ni, cantik design dia. Okay, so saya kata apa tadi? Bagus untuk hilangkan krem. Dan satu lagi, dia juga meningkatkan, sambil-sambil kita melawak macam ni pun, dia meningkatkan daya ingatan kita, fokus kita. Dan dia juga bagus untuk orang yang ada gout. Sebab apa? Dia mencuci buah pinggang. Betul tak? Simple satu lagi tambahan daripada koleksi kita, daripada celery dahulu, daripada air bali, ingat tak? Daripada air beras, saya pun dah praktis ni. Malam ni saya nak galakkan kita pula tambah satu lagi untuk orang yang ada masalah buah pinggang, dinamakan bunga kantan. Dan bagusnya dia juga untuk orang diabetes dan blood pressure, macam jadi orang yang kencing manis dan ada darah tinggi, cun. Kita sambung ambil ni je. Lepas tu saya belajar lagi, dia kata kat sini untuk wound healing. Wound tu maksudnya luka-luka lah. Siapa-siapa yang ada luka, dia rebus daun dia. Luka katanya kena ambil daun dia. Okay, so you ambil daun ni lah. Ambil, jangan yang tua sangat lah, ambil ujung-ujung ni kot, kan. Lepas tu you rebus macam biasa. Katanya you rebus pun boleh, atau you tumbuk-tumbuk daunnya tu bagi buat macam paste. Okay, macam mask tu you sapu atas tempat-tempat yang luka-luka tu, ataupun jirus air atas tempat luka tu. Ini unik juga Lepas tu bagi mereka yang ada, seterusnya ialah stomach acid. Kalau terlalu tinggi stomach acid, selalu gastrik, kalau orang Indonesia kata penyakit mah. Okay, so masalah gastritis ni bagus, you cuba minum air bunga kantan ataupun makan bunga kantan melalui masakan you. Boleh digestion, untuk tingkatkan proses pencernaan pun bagus dengan amalan makan bunga kantan. Bukan saja minum air dia, makan sekali dengan dia sekali. Okay, no problem. Lepas tu untuk mereka yang nak meningkatkan metabolisme supaya boleh menurunkan berat badan pun bagus. Bagi mereka yang letih lesu, dia bertenaga bila makan ataupun minum bunga kantan. Banyaknya dia punya keuntungan ni. Memanglah saya percaya sangat kalau herba, rempah-rempah rimpang ni memang banyak kebaikan. Orang dulu tuan-tuan dan sekalian, mungkin you pun pernah, siapa pernah bila sakit telinga, atuk kita titiskan tu air ni, apa orang panggil, air rebusan. Yang ni kita ambil buah dia pula. Tapi saya tak berapa galakkan lah, sebab main-main dengan masuk-masuk dalam telinga semua ni, saya rasa yang ni tak salah. Saya tak berapa confident. Tapi kalau nak rebus buah bunga kantan ni, bukan bunga, buah dia, boleh digunakan untuk saya kata apa tadi, diabetes pun boleh, blood pressure pun boleh tadi tu, selain daripada ambil bunga kantan punya minuman. Buah dia pun boleh. Baik. Satu sebab kenapa diabetes dan blood pressure boleh mendapat manfaat ialah sebab dia banyak magnesium dan banyak banyak potasium. So ini memainkan peranan. Siapa yang banyak kahak, batuk, cough and cold, fever, masalah ni lah, respiratory lah, bahagian pernafasan ni pun bagus. Dan kita tutup cerita pada hari ni dengan masalah inflamasi ataupun masalah kanser pun. Orang-orang kanser, kalau dah bosan sangat, minuman lain semua dah tak tahu apa, tak sedap juga, ambil ni, sebab dia juga mengurangkan masalah tak lalu makan. Maklum sajalah kalau kita sakit, kita kan rasa payau mulut, betul tak? Jadi kita tak lalu makan sangat. Dia tuan-tuan sekalian, ini antara yang penyedap. Bahkan kalau you buat dia punya kerabu betul-betul, bau dia saja, dan ujung-ujung sekali dia boleh untuk mententeramkan jiwa sikit. Dia ada anti-stress. Jadi ini antara yang saya cerita ni memang best sangat-sangat lah. Sebab semua-semuanya dia ada overlapping. Setiap yang Tuhan bagi, daripada daun salam sampai ke serai, daun pandan, ingat tak? Daun karopole, daun kari, semua tu dia semua ada efek. Termasuklah kalau malam ni memang khas Tuhan buat cantik sangat. Saya tak lepas-lepas ni daripada saya dapat petang tadi.
suka sangat dengan bunga-bunga, dengan minuman dia. Tuhan bagi tu masya-Allah, asyik-asyik kena kita kata-kata masya-Allah, memang cantik sangat. Dengan nampaknya, rupanya, dengan manfaatnya, dan sampai ke batang, sampai ke daun, masya-Allah. Saya belum belajar tentang akar dia, jadi kalau belum belajar saya tak boleh recommend, nanti jadi racun pula nanti kan. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak dah sampaikan anti cancer. Saya lupa nak cerita tentang anemia pun. Apa anemia? Tak cukup darah merah lah, hemoglobin U boleh dibantu dengan amalan-amalan macam ni. Saya tunjuk lagi sekali, daun dia besar, dan Tuhan jadikan desain pokok ni, sekumpulan tu, pokok tu tinggi sampai 7-8 kaki. Boleh kan, sebab dia menjulang ke atas tu, dia protect pokok bunga dia punya bunga dia kat bawah, betul tak? Lebih kurang 2-3 kaki dah dapat kat bawah dia, bunga dia tu. Jadi bunganya bawah, daun dia ke atas. Pandai tak? Jadi Tuhan jadikan tu sebagai satu anugerah pada kita dengan kecantikan macam ni. Kalau you tengok, cun lah, cantik ya. Bagi saya, alhamdulillah, kita dah belajar sesuatu pada malam ni, saudara-saudara sekalian. Okey, dengan itu saya doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa kepada bunga Kantan, one of the best. Okey, saya tunjuk semua yang saya kumpul pada malam ini. Ini dia untuk anda. Saya doakan semoga sihat walafiat, amalkan benda-benda yang daripada belakang rumah ni saja pun boleh. Kalau pergi market pun beli macam-macam ni, banyak-banyak. Amalkan seminggu sekali, beli kat market, boleh tahan 3-4 kali seminggu punya supply. Alhamdulillah, best of the best. Dunia bahagia, akhirat syurga, senyum somo, dan apa saya kata, let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja, boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?